Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam cerita di mana hari ini kita memberi fokus tumpuan berkenaan dengan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak di mana Kementerian Kesihatan KKM hari ini memulakan vaksin ataupun pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun di mana vaksin mRNA iaitu Community 10 microgram concentrate for dispersion Pfizer-BioNTech digunakan di mana hasil dapatan kajian klinikal vaksin yang menunjukkan keberkesanan sebanyak 90.7% serta berupaya untuk meningkatkan tindak balas imun yang tinggi terhadap penyakit COVID-19 dan program vaksinasi kanak-kanak ini memerlukan 2 suntikan dos vaksin dengan semasa 8 minggu selepas dos pertama dan berdasarkan data terkini yang diperolehi semasa 8 minggu di antara 2 dos yang diberikan akan memberi kesan tindak balas imuniti dan kadar keberkesanan yang lebih tinggi serta berpotensi untuk memberikan pelindungan yang lebih lama. Jadi untuk waktu ini saya nak bersama dengan pakar pediatrik Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozi yang merupakan pakar pediatrik untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan inisiatif di bawah Peak Kids ini. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Doktor melihat kepada sejauh mana fakta berdasarkan data dan juga sains melihat keperluan kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun ini diberi vaksin COVID-19 kerana kalau kita lihat kebimbangan itu ada wujud kebimbangan dalam kalangan ibu bapa yang bertanya nak ingin tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan pemberian vaksin ini, kerisauan mereka. Bagaimana kita ingin memahami keperluan terlebih dahulu kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 12 ini, Doktor? Terima kasih Haris. Untuk pengetahuan semua, bila kita sebut mengenai anak-anak 5 hingga 12 tahun, mereka ini memang mempunyai kebolehan untuk dijangkiti dengan kadar yang cepat. Pasal 5 hingga 12 tahun melibatkan pergerakan di sekolah, perkumpulan yang ramai, perkumpulan dengan jumlah yang ramai dan perkumpulan itu tinggal dalam satu masa yang agak lama. Jadi sekiranya pasal itu kita lihat sejak sekolah dibuka, tadika sampai ke sekolah rendah, semua yang kita sebut 70% kluster adalah kluster pendidikan. Akan tetapi, kita kena jelas adakah anak-anak ini semuanya memerlukan vaksin ataupun yang berisiko tinggi. Saya masih lagi berpegang kepada siapa yang harus patut divaksinkan adalah kepada mereka-mereka anak-anak yang mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada anak-anak yang biasa berbanding dengan anak-anak yang tidak ada masalah kesihatan tetapi dia mempunyai kita panggil accessibility ataupun masih lagi terpulang kepada ibu bapa untuk memberikan vaksin tersebut atau tidaklah. Kalau nak tanya dari segi wajib semua diberikan, saya berpegang kepada semua anak-anak yang mempunyai risiko penyakit-penyakit kronik berbanding anak-anak yang sihat. Penyakit kronik itu mungkin doktor boleh explainkan dengan lebih lanjut golongan kanak-kanak yang mungkin dilihat keperluan mendesak pada ketika ini untuk mendapatkan vaksin COVID-19 kerana kita tahu varian bermacam-macam varian, ada varian baru yang saya baca dan juga Omicron kita tahu menular dengan begitu pantas. Pandangan doktor bentuk ataupun jenis penyakit-penyakit kritikal yang perlu diberi perhatian dan perlu disegerakan oleh ibu bapa mereka untuk diberikan vaksin COVID-19 ini, doktor. Kalau kita nak ambil kira penyakit-penyakit kronik yang betul-betul kritikal, semestinya kita akan bercakap mengenai kencing manis, darah tinggi pada kanak-kanak, buah pinggang, congenital heart disease. Tapi harus diingat, 40% populasi kanak-kanak sebenarnya mempunyai masalah asma, sama ada didiagnose atau tak didiagnose. Masalah alergik didiagnose atau tak didiagnose. Masalah resdung yang agak kronik yang mana didiagnose atau tak didiagnose. Apabila COVID ni melanda negara kita dan globally secara keseluruhannya, dunia ini, pelajar-pelajar atau kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun ini, sekiranya mereka sentiasa mengalami batuk, sentiasa mengalami sesama dan mereka tidak divaksinkan. Sebagai contoh, mereka adalah golongan-golongan yang mungkin tidak boleh ke sekolah langsung. Pasal apa? Kerana batuk dan sesama adalah penyakit yang sentiasa ada dengan kanak-kanak ini. Tetapi sekiranya, contohlah kita ada pesakit sebanyak dalam satu sekolah tu 100 orang, ada 40 orang yang ada asmanya, yang ada resdungnya, yang ada ekzimanya,
dan mereka-mereka ini sentiasa mempunyai kita panggil sangat vulnerable berbanding dengan anak-anak yang lain. Jadi mereka juga disarankan untuk mengambil vaksin kerana sekiranya mereka ada batuk sesama, semestinya kita dah tahu bahawa anak-anak ini bukanlah COVID dan apa mereka telah divaksinkan. Berbanding, ini juga apply kepada pesakit-pesakit atau anak-anak yang mempunyai follow up di hospital. Tak kisahlah penyakit-penyakit kronik, buah pinggang, kencing manis, ataupun SLE sebagai contoh, nephrotic syndrome. Jadi semua anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan seharusnya diberikan vaksin COVID-19 ini kerana mereka lebih mudah untuk develop untuk mengalami komplikasi yang lebih teruk berbanding dengan COVID-19 itu sendiri berbanding dengan sekiranya diberikan vaksin. Jadi tapi kebanyakan ibu bapa juga tak tahu anak-anak mereka ni ada sakit jantung ke tidak, ada asma ke tidak. Kerana apa? Mereka pun anggap anak mereka ni sihat sentiasa, batuk dan sesama itu adalah perkara biasa. Jadi saranan saya kalau kebanyakan parents, ibu bapa yang takut, risau, sebaiknya sebelum nak vaksin, kalau nak vaksin atau tidak vaksin, jumpa doktor. Jumpa doktor kalau boleh, jumpa doktor pakar kanak-kanak untuk evaluate anak tu. Kalau nak tengok betul-betul. Kalau tidak, kita akan risau, tak tentu hala. Nak cocok pun takut, tak cocok pun takut. Dr. Zakrul, antara perkara yang menjadi persoalan, pertanyaan dan curiosity yang tinggilah ibu bapa ingin tahu berkenaan dengan dari segi kesan penerimaan vaksin ini ataupun AFI yang sering menjadi persoalan ibu bapa ini. Adakah AFI vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak ini adalah sama kalau kita bandingkan dengan vaksin ataupun imunisasi lain seperti macam rubella ataupun hepatitis B dan macam mana kita nak memahami kesannya itu, doktor? Bila kita sebut mengenai AEFI antara vaksin, dia berbeza antara hepatitis B, MMR dan juga COVID-19 vaksin. Pasal elemen yang diberikan dalam hepatitis B vaksin, kita bagi hepatitis B. Yang mana hepatitis B hanya bertindak pada hati dan dia tidak melibatkan sepanjang karier saya sebagai seorang doktor, hepatitis B tak pernah nampak AEFI. Tak pernah nampak. MMR, pasal kita bagi live vaksin. Kita bagi virus yang hidup, measles, kita bagi mumps, kita bagi rubella. Dan banyak keadaan anak-anak ni boleh ada efek terhadap AEFI. Kalau kita nak sebut mengenai MMR, contohnya, dia lebih kepada ketakutan kerana diberikan asas telur semasa penghasilan MMR tersebut. Tapi kalau dalam COVID-19 vaksin, AEFI, pasal kita sebutkan ni, dalam kes COVID-19 vaksin, kita bercakap mengenai mRNA especially, kita bercakap, kebanyakan orang risau mengenai pertama adalah efek myocarditis, which is semua orang tahu itulah efek yang utama yang menjadi kerisauan. Dan memang data menunjukkan ada risiko untuk kanak-kanak mengalami myocarditis, especially kepada anak-anak lelaki dan anak-anak yang lebih aktif. Pasal tu kita nak nasihatkan budak-budak yang ataupun remaja-remaja yang mengambil vaksin ini rehat sepenuhnya. Jangan aktif, jangan berlari, jangan macam orang dewasa, apply dia sama. Kita memberikan nasihat yang sama. Jadi ibu bapa tak boleh cocok lepas tu biar kita pergi kerja. Budak-budak tetap budak-budak dia akan berlari. Tapi pada masa yang sama juga, AEFI ini sebenarnya adalah transient. Dalam kes yang kita tunjukkan di US ataupun di Eropah, myocarditis ini adalah satu benda yang temporary, provided kita boleh rawat dan kita mengenal pasti dengan awal. Masalahnya di sini, adakah rakyat kita mempunyai accessibility kepada kepakaran itu dengan mudah atau doktor-doktor muda yang handle kes-kes ini boleh identify, boleh mengenal pasti dengan mudah. Jadi dia perlu dipermudahkan, especially bila melibatkan ibu bapa dan anak-anak. Sekiranya komplain pasal anak-anak kita ni tak pandai bercakap. Sakit apa? Sakit dada. Sakit apa? Sakit sini, sakit sini. Jadi sebabnya orang yang harus mengenal pasti perlu didedicatedkan lah. Bagi saya, pandangan saya, pasal untuk kita mengenal pasti AEFI, pasal parents atau ibu bapa akan komplain. Anak dia macam ni, anak dia macam ni, anak dia macam ni. Tetapi kalau doktor-doktor tak faham atau tak tahu, tak dididik mengenai pediatrik, dia kata, ini perkara biasa, ini perkara biasa. Jadi AEFI dalam COVID-19 yang paling merisaukan saya faham, kebanyakannya adalah bila melibatkan myocarditis dan juga allergic reaction terhadap mRNA tersebut. Jadi kerana itu
saya seru kepada ibu bapa kalau kita nak tahu benda ni AEFI atau tidak. Macam saya kata, 40% pesakit memang ada alergik, ada resdung, ada asma. Semua bila lepas cocok tu nampak apparent. Jadi kita kalau salahkan vaksin, mungkin anak tu tak didiagnose pun sebelum ni. Jadi itu yang perlukan penganalisa oleh kepakaran yang betul. Sama ada doktor kanak-kanak atau doktor yang biasa handle kanak-kanak untuk mereka yakinkan ibu bapa dan mengenal pasti ini adalah betul AEFI. Ini adalah bukan AEFI. Cuma dia mungkin flare up pada masa lepas anak tu dicocok, dia jadi demam, jadi naik ruam, jadi ada sewaktu dengannya. Tetapi dalam kes COVID-19 untuk kanak-kanak, saya tahu kerisauan yang paling tinggi adalah AEFI. Dan yang kedua adalah long-term profile, long-term safety profile bila melibatkan komuniti kepada anak-anak ini. Ini harus diadres oleh kepakaran-kepakaran yang ada. Dan pihak kementerian mengadres benda ini dengan sampaikan maklumat ini dari masa ke semasa. Pasal kita bercakap mengenai anak-anak. So kerisauan ibu bapa harus dijawab. Bagi kerajaan mungkin itu adalah satu daripada 500,000. Tapi bagi keluarga itulah satu-satunya anak bagi keluarga mereka. Jadi kita kena adres kerisauan mereka. Doktor, mungkin akhir sekali berbaki kurang 2 minit perbincangan kita ini. Macam mana ibu bapa nak tahu bila perlu bawa anak ke hospital selepas divaksin akibat kesan-kesan yang dialami oleh anak-anak ini? Okey, sekiranya anak-anak dicocok vaksin, sekiranya dia ada satu perkara, immediate effect ataupun late effect, delayed effect kita panggil. Kalau immediate selalunya bengkak di tempat cocok ataupun demam selepas 24 jam, itu perkara biasa. Tetapi kalau anak ni mula menunjukkan simptom, tak boleh bernafas, sesak nafas, naik ruam, mata bengkak, alergi yang agak teruk, atau dia mula komplain sakit dada, nampak lemah, terus bawa ke hospital. Dia adalah variable, maksudnya dia ada budak yang datang dengan simptom yang awal, ada budak yang datang dengan simptom yang lewat. Dia boleh ambil up to 1 bulan selepas dos pertama atau 1 bulan selepas dos kedua. Jadi ini paling penting. Kadang-kadang dekat dos pertama tak ada apa-apa, tapi dekat dos kedua pula dia develop masalah tu. Jadi kepada ibu bapa, sentiasa alert, sentiasa perhatikan anak anda. Kalau dia komplain penat, make sure jantung dia orang okey. Kalau dia komplain gatal, make sure ruam di kulit mereka okey. Kalau dia orang komplain sesak nafas, make sure dari pernafasan itu okey. Segala kerisauan, sila jumpa doktor pakar. Baik. Terima kasih Dr. Muhammad Zakrul Razman Muhammad Pozi, pakar pediatrik yang memberi penjelasan yang saya fikir cukup terperinci. Tetapi bagi ibu bapa yang ingin mendapatkan perincian lanjut, boleh bawa anak anda ke klinik yang biasa anda pergi mahupun ke pakar pediatrik untuk mendapatkan nasihat sebelum menerima vaksin COVID-19 ini. Kita ingin berhenti rehat seketika. Selepas ini masih lagi tertumpu kepada isu vaksin COVID-19 kanak-kanak. Tetapi saya nak bersama dengan rakan saya. Tetapi kita berhenti rehat dahulu seketika, kita bersambung selepas ini.